SMK Batu Kawah merupakan satu program sarana. Tahap penguasaan ataupun pembelajaran kita, saya percaya dengan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nafisa dan bersama saya Nur Anisha dalam Buletin TVCSS. Baru-baru ini, sukacita bahawa pihak sekolah telah menganjurkan program pemuafakatan ibu bapa dan guru sebagai satu pendekatan bagi membantu pihak ibu bapa atau penjaga mengetahui perkembangan pembelajaran dan sosial anak-anak murid di sekolah. Tujuan utama ialah menyediakan satu wadah yang bermakna untuk ibu bapa atau penjaga bertemu dengan guru kelas serta guru mata pelajaran bagi mendapatkan gambaran serta maklum balas yang lebih jelas dan terperinci berkaitan prestasi anak-anak dalam akademik, sosial dan kurikulum. Untuk maklumat tuan dan puan, pelaksanaan program ini dibahagikan kepada menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3 dan menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5. Pembahagian masa program diasingkan bagi mengalakkan kesesakan di jalan utama dan tempat parkir di kawasan untuk memastikan program berjalan lancar. Ibu bapa penjaga perlu mendaftar di khemah sarana ibu bapa dan seterusnya mendapatkan nombor giliran daripada guru kelas anak masing-masing apabila tiba di bilik atau di dewan. SMK Batu Kawah telah memainkan peranan dalam melibatkan ibu bapa dan guru-guru pada hari ini untuk program pemuafakatan. Bersama kita pada hari ini, wartawan TVCSS Nur Nafisa sedang berada di lokasi pusat sumber sekolah. Terima kasih saudari dan pemerintah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid sekalian, saya kini berada di depan galeri kecemerlangan SMK Batu Kawah. Sekolah ini baru sahaja melangsungkan program Hari Pemuafakatan SMK Batu Kawah. Bersama kita pada hari ini, penolong kanan pentadbiran Cikgu Muhammad Noor. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Pada pendapat Cikgu tentang program Hari Pemuafakatan pada hari ini. Okey. Cikgu. Program pemuafakatan ibu bapa dan guru SMK Batu Kawah merupakan satu program sarana ibu bapa untuk ibu bapa dan guru berbincang tentang prestasi anak-anak masing-masing sama ada dalam bidang akademik, sosial dan juga kurikulum. Jadi objektif program ini ialah supaya ibu bapa penjaga mengetahui sejauh mana prestasi anak masing-masing dalam pencapaian sama ada akademik, terutamanya akademik lah dalam PDD dan juga peperiksaan sekolah. Ibu bapa dan guru akan berbincang tentang apa yang perlu dilakukan oleh guru dan juga ibu bapa dalam kerjasama meningkatkan prestasi murid dari semasa ke semasa. Jadi ibu bapa juga boleh memberi idea, menyampaikan idea bagaimana cara mereka membantu anak-anak mereka dalam pembelajaran, terutamanya di rumah. Kerana kita tahu anak-anak lebih banyak meluangkan masa di rumah berbanding di sekolah. Jadi tugas ibu bapa sebenarnya sangat penting untuk memastikan anak-anak mencapai kejayaan dalam akademik. Manakala guru-guru sebagai pembimbing di sekolah sentiasa memberi panduan, memberi sokongan kepada murid dalam pembelajaran mereka. Jadi kerjasama antara guru dengan murid-murid dalam pembelajaran sangat dititik beratkan. Jadi ini merupakan salah satu sarana ibu bapa untuk memastikan kejayaan murid-murid dalam pelajaran mereka. Untuk soalan yang seterusnya, apakah nasihat Cikgu Muhammad Noor kepada semua murid SMK Batu Kawah bagi meningkatkan usaha belajar dalam bidang kurikulum dan kurikulum? Okey. Sebagai seorang murid di sekolah,
tugas utama murid ialah belajar, mendapatkan ilmu dengan bimbingan guru. Jadi nasihat saya di sini, sentiasa bersedia dengan pelajaran masing-masing. Satu-satu topik tu perlu dibuat oleh ulang kaji murid-murid sebelum ke sekolah. Ini untuk memastikan murid-murid tahu apa yang akan mereka belajar pada waktu persekolahan nanti. Jangan hanya tunggu di dalam kelas sewaktu PDP. Sebaliknya, murid perlu bertindak proaktif, membuat ulang kaji terlebih dahulu. Kemudian segala kerja-kerja rumah, latihan-latihan yang guru beri perlu disiapkan pada masa yang ditetapkan. Jangan tunggu sangat-sangat akhir, kerana kamu mempunyai banyak subjek yang perlu dikuasai. Jika semua guru bagi latihan pada hari tersebut, cuba kamu bayangkan latihan kamu akan terkumpul dalam masa yang sama, dan ini secara langsung akan menyebabkan kamu rasa tertekan. Jadi seelok-eloknya selesaikan latihan-latihan pada masa seluang kamu, masa masih berada di sekolah ataupun di rumah. Bagi penglibatan dalam co-curriculum pula, cuba sedaya upaya menyertai menghadiri aktiviti co-curriculum yang diceburi. Dan jika ada pertandingan-pertandingan co-akademik, sila libatkan diri secara langsung dalam pertandingan tersebut. Okey, sekian terima kasih Cikgu Muhammad Noor selaku penolong kanan pentadbiran. Ini saya bersama dengan Cikgu Andrew Wong. Cikgu, untuk pelajar yang kurang mencapai tahap pembelajaran yang telah diselesaikan, boleh Cikgu berikan tips ataupun pendapat Cikgu untuk pelajar untuk meningkatkan tahap pembelajaran serta tahap PDP mereka? Terima kasih kepada yang bertanya, Nur Anissa. Cikgu berpandangan macam mana kita meningkatkan tahap penguasaan ataupun pembelajaran kita. Saya percaya dengan latihan. Latihan di mana selain daripada cikgu mengajar dalam kelas dan latihan diberi, saya sendiri menggerakkan pelajar membeli buku selain daripada itu dan membuat latihan yang ada dengan jawapan dan membuat lebih banyak latihan, sebab saya percaya latihan buat kita lebih tahu banyak perkara. Kalau orang kata lebih banyak latihan, kita akan jadi lebih mahir, terutama topik-topik yang sukar dan ada berkaitan dengan keban. Lebih banyak latihan kita buat, kita lebih tahu. Dan kalau dan seterusnya, kena bagi masa dengan baiklah, sebab masa di sekolah dan juga di rumah. Tapi pandangan cikgu, buat latihan selain daripada yang cikgu bagi, beli daripada luar supaya kamu cukup latihan. Itu cikgu punya pandangan lah. Terima kasih Cikgu atas pendapat Cikgu. Okey. Kembali lagi, sekarang saya bersama dengan ibu bapa atau penjaga daripada salah seorang pelajar di SMK Batu Kawah ini. Ingin saya mendapatkan beberapa maklumat tentang perkara berikut. Assalamualaikum, Puan. Selamat pagi. Kami ingin mengetahui bahawa adakah pencapaian akademik anak anda untuk hari ini memuaskan? Sederhana je. Sederhana je. Okey. Sebagai ibu bapa, apakah perkara atau tindakan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi peluasan minda anak-anak anda? Dia kena rajin pergi sekolah. Dia ada malas sikit sekolah. Okey. Benda lain okey lah. Dia waktu mau kaji ke apa, dia rajin lah kat rumah. Tapi semua sekolah tu je lah. Okey, terima kasih atas pendapat Puan. Okey. Sekarang bersama saya, wakil pelajar daripada tingkatan 4. Terima kasih kerana sudi mewakilkan diri. Pada pendapat anda, untuk hari ini, adakah pencapaian anda buat kali ini mencapai tahap yang anda inginkan? Saya tak expect saya punya keputusan macam tu, tapi saya bersyukur dan saya yakin saya boleh tingkatkan saya punya grade tu.
Boleh anda berikan pendapat anda dan bagaimana cara yang seterusnya untuk anda meningkatkan lebih baik untuk peperiksaan anda yang seterusnya? Saya akan banyak buat latihan 2 minggu sebelum exam dan saya akan lebih tumpukan perhatian semasa berada dalam kelas. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada adik wakil pelajar tingkatan 4. Bersama saya, salah seorang yang akan bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. SPM bakal tiba tidak lama lagi. Sudah pasti anda berdebar-debar menanti peperiksaan itu. Adakah anda sudah membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan tersebut? Boleh anda beri penjelasan anda? Ya, saya sangat berdebar-debar untuk menghadapi peperiksaan yang sangat menentukan masa depan ini, dan saya juga telah membuat persediaan awal untuk menduduki peperiksaan ini. Contohnya, saya mula untuk membaiki prestasi dalam pembelajaran saya dan meningkatkan cara pembelajaran saya ke arah yang lebih efektif, dan juga banyak cara yang lain saya amalkan untuk bersedia dalam menduduki peperiksaan ini. Sebelum SPM mendekati, apakah persediaan anda telah lakukan untuk mempersiapkan diri anda untuk menduduki SPM? Seperti biasa, saya membuat ulang kaji terlebih awal dahulu sebelum menduduki peperiksaan SPM. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih kepada wakil yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Baiklah, semua itu sahaja yang dapat kami kongsikan. Kita akan kembali ke Dewan Semerbak. Baiklah, sampai di situ sahaja buletin TVPSS hari ini. Saya Nur Anisha dan saya Nur Nafisa ingin menambahkan skop perbincangan pada hari ini bahawa program pemufakatan bagi ibu bapa dan guru memberikan satu impak positif bagi pelajar dan anak untuk meneruskan lagi usaha dalam meningkatkan prestasi anak-anak dalam akademik, sasiah dan kokurikulum agar dapat melahirkan anak watan yang berjaya. Bagai mencurah air di daun keladi, maka saya ingin menamatkan perbincangan kami pada hari ini dengan serangkap pantun. Anak Raja Makan Sirih. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.